Kehidupan ini sebenarnya senang, tapi kita ni diganggu oleh banyak gangguan, tu yang jadi susah lah. Hidup di atas muka dunia ni, satu beriman kepada Allah, yang kedua buat amal yang saleh. Mudah. Tetapi oleh kerana manusia ini, dia punya gangguan sangat banyak. Dalam satu buku, dia panggil buku karangan almarhum Ustaz Fathiyakan, dia panggil Qawalibun Najah fi Hayati Du'a, bahtera penyelamat dalam kehidupan para pendakwah, bahkan dalam kehidupan orang yang beriman sendiri, tuan-tuan. Seorang mukmin ini, dia berada di ambang 5 ujian yang sangat besar dia akan hadapi. Semua orang dia akan hadapi perkara tersebut. 5 ujian. Satu, dipanggil syaitan yang sentiasa memperdayakan. Satu, syaitan ni tak tidur malam, bahkan tak tidur malam. Takkan dijanji depan Allah Ta'ala sampai hari kiamat minta Allah Ta'ala panjangkan usianya. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan anak Adam. Sebab oleh kerana dengan sebab Adam tu dia tak sujud, menyebabkan dia dikeluarkan oleh Allah daripada syurga dan dilaknat oleh Allah. Dia berjanji depan Allah untuk menyesatkan seramai mungkin anak Adam. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, hanya anak Adam yang saleh yang tidak boleh disesatkan oleh syaitan. Itu syaitan yang sentiasa menghasutnya. Yang kedua, mukmin yang dengki padanya. Ini ujian-ujian orang yang beriman. Yang ketiga, munafik yang mencari peluang untuk memperdayakan. Yang keempat, orang kafir yang memeranginya. Dan yang kelima, nafsu yang sentiasa berlawan dengan. Ini adalah ujian manusia. Sebab itulah ramai di kalangan kita ni yang gagal. Mohon Allah Ta'ala supaya kita diberikan kekuatan. Benda ni bukan kita boleh buat cakap-cakap, bukan kita boleh buat main-main, tapi ia adalah satu perkara yang serius. Lain daripada kita berusaha untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, kita kena mohon pada Allah supaya ditetapkan hati kita, sampailah kita nanti mati bersama dengan Allah dalam keadaan iman kita mantap ataupun kuat, diberikan kekuatan. Yuthabbitullahu, Allah Ta'ala menetapkan hati mereka bil qawli thabit, dengan kata-kata yang tetap di dalam kehidupan di dunia dan hari akhirat. Maka itu antara perkara yang sangat penting. Untuk formula kebahagiaan tadi, melakukan amal yang saleh, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rujuk dalam Al-Quranul Karim, terlalu banyak ayat yang bila Allah Ta'ala sebut beriman kepada Allah disertai dengan amal yang saleh. Dalam satu surah yang biasa kita baca sebagai penutup majlis ataupun mesyuarat, selain daripada kita sebut tasbih kafar, tasbih kafar sebenarnya istilah dalam hadis Nabi, bukan tasbih kifarah. Kifarah lain, tasbih kafar, kalau nak sebut tasbih kafar adalah kemudian kita akan baca surah Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, manusia ini semuanya berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan melakukan amal yang saleh. Itu sebahagian daripada ayat ini. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yang berpesan dengan kebaikan dan berpesan dengan kesabaran. Dalam Al-Quran, ayat yang seperti ini terlalu banyak, yang menetapkan kepada kita supaya dalam kehidupan ini kita kena buat banyak perkara yang baik, dan dalam masa yang sama kita kena maintain keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan iman ini dia persoalan keyakinan, kan? Bila kita sebut iman, para ulama menafsirkan, meletakkan ciri iman ini 3, kan? Tasdiqun bil qalb wa taqrirun bil lisan wal amal bil jawarih. Iman ini ialah sebut dengan lidah, kemudian tetap dalam hati, yakin, kemudian beramal dengan anggota tubuh badan. Itu 3 ciri iman, kan? Kalau orang tu dia kata beriman kepada Allah, satu dia sebut dia beriman kepada Allah. Yang kedua, hati dia betul beriman kepada Allah. Kalau orang tersebut
tapi hati dia tipu, orang ini disebut sebagai munafik. Kan? Kalau dia sebut lidah, kemudian hati dia betul beriman, hati dia percaya kepada Allah, kemudian dia tak melakukan amal yang saleh, maka keimanan dia belum lagi sempurna. Kan? Tapi yang mukmin yang sebenar ialah dia sebut dengan lidah, dia yakin dengan hati, dia mengamalkan tuntutan Allah dan tuntutan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan anggota tubuh badan. Baru orang ini dipanggil seorang mukmin yang komplit. Kan? Kadang-kadang kita tengok, kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, kita kenal semua kan nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan seorang ketua munafik. Kan dia sembahyang depan Nabi, belakang Nabi kadang dia sembahyang belakang Nabi, beriman bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut dia beriman, tapi hati dia memusuhi Nabi. Hati dia benci kepada Islam, hati dia tak suka pada Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan munafik ini sebagai seorang yang diberikan balasan yang paling dahsyat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Seorang yang munafik ni, kata Allah, tempat letaknya di hari akhirat ialah bahagian yang bawah sekali daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling bawah sekali dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu seorang mukmin yang sebenar ialah dia ucapkan dia beriman kepada Allah, kemudian hatinya tetap menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menterjemahkan keimanan itu dengan amal-amal yang saleh, dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan aktiviti-aktiviti yang baik, dengan kerja-kerja yang baik. Kalau nak didefinisikan kerja-kerja yang baik terlalu banyak, tuan-tuan. Semua pekerjaan yang baik ini adalah pada pandangan agamanya adalah baik, dan kalau kita buat itu untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, ia akan dikira sebagai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kesempatan kita akan mendetailkan lagi macam mana kadang-kadang amal yang biasa kita buat rutin, ada kita tak sangka pun dia ini perkara ibadat. Kan kita tak sangka pun kadang-kadang. Tetapi jika niat itu betul, kita buat itu kerana Allah, dia boleh dikira sebagai ibadat. Kan? Kita makan nasi, kan? Kita makan nasi, kita pakai pakaian, kita pakai baju dan sebagainya. Kan benda itu rutin. Kalau kita tak buat kerana agama pun kita pakai baju juga. Kalau kita tak kerana agama pun kita makan nasi juga bila kita lapar. Tetapi para ulama mendetailkan, kadang-kadang kalau kita pakai baju itu, waktu kita pilih baju itu, kita memilih baju yang mengikut syariat Islam. Kalau perempuan itu dia pakai pakaian yang menutup aurat, tidak ketat, tidak menampakkan susuk tubuhnya, dia buat kira semua. Dia dalam memilih baju itu dia kira ikut syariat Islam. Maka tatkala dia pakai baju itu, pahala baginya, pahala baginya, walaupun nampak macam pakai baju dia. Makan nasi pun macam tu, tuan-tuan. Tatkala kita memilih untuk makan, kita pilih makanan yang halal. Kita memakannya kerana untuk memberikan kekuatan pada tubuh badan, melakukan ketaatan pada Allah secara tak langsung, tuan-tuan. Amal yang kita lakukan, pekerjaan biasa yang kita lakukan akan dikira sebagai satu pulangan pahala amal yang baik, aktiviti-aktiviti yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita kena sebab itu kita kena sentiasa cakna dalam bahasa kita, cakna setiap amal yang kita buat itu biarlah kita hubung kaitkan dia dengan agama, hubung kaitkan dia dengan akhirat. Maka setiap perkara yang kita lakukan, ia bukan jadi pulangan biasa sahaja, bukan sekadar kehidupan di dunia sahaja. Dia boleh mencapai dalam kehidupan di hari akhirat. Macam kerja yang tuan-tuan buat ini untuk cari rezeki dan sebagainya, ia bukan sekadar untuk kita dapat gaji bulanan saja, untuk makan dan minum saja. Tapi kalau kita buat itu betul kerana Allah, ia akan boleh menjadi lebih daripada itu, bahkan memberikan manfaat yang maksimumnya kepada kita tatkala kita datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit daripada tazkirah ringkas mengisi masa yang ada pada petang yang berbahagia ini, insya-Allah, tuan-tuan. Moga-moga ada manfaatnya untuk bersama. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah
العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين.